Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita memandu Myvi AV dengan gear up punya body kit. Jadi pada saya, Myvi yang dengan gear up punya body kit ni adalah Myvi yang paling garang lah sekarang kita boleh dapat kan. Dia punya body kit baru daripada gear up ni memang cukup ranggi lah. Dia punya gaya depan tu memang bersegi-segi, berpetak-petak, dan ada sikit kalau kita tenung-tenung tu memang nampak macam dia tiru gaya-gaya hypercar sekarang lah. So sangat agresif, dan saya rasa ini akan menjadikan dia satu pilihan yang menarik untuk mereka-mereka yang nak bikin kereta, dan saya rasa mungkin juga menjadi inspirasi kepada mereka-mereka yang nak bikin yang punya Myvi. Jadi untuk Myvi package gear up ni ada 5 benda yang datang dengan kereta ni, iaitu bumper depan spoiler baru, side skirt kiri dan kanan. Untuk bumper belakang pun ada skirt baru di belah bawah, dan juga ada spoiler bumbung yang baru. Jadi 5 perkara tu yang berada di luar lah yang kita boleh nampak. Kemudian di bahagian dalam kat pintu dia ada kick plate yang ada lampu. Jujur aku katakan yang aku ni bukan kaki modify kereta lah. Aku suka kereta aku stock lah. Tapi aku kata kali ni memang bila Prodo buat dia punya gear up ni, dia memang nak jadikan kereta ni habis ranggi. Bila ni memang kereta ni gaya untuk orang muda lah. Untuk orang yang berumur macam aku ni memang rasa tak begitu sesuai sangatlah dengan jiwa aku. But it's okay, because memang itu pun dia punya tujuan dia. Kan kita tengok di bahagian depan tu, dia punya reka bentuk bumper baru tu memang berkotak-kotak. Dia punya inspirasi kalau kita tengok nampak macam gaya Lamborghini lah. Lamborghini dia suka bentuk-bentuk trapezoidal tu. Banyak sungguh yang elemen-elemen tersebut di bahagian depan ni. Masuklah dia punya daytime running light ataupun yang bertegak tu kan. Dulu ada reka bentuk yang lembut sikit, tapi sekarang semua reka bentuk dia cukup maskulin. Termasuklah dia punya spoiler dagu dia tu yang sangat-sangat tajam. Aku seraya betul tengok spoiler dagu ni, takut sangkut lagi dekat speed bump lah, dekat tebing jalan lah apa semua. Di bahagian tepi juga ada dia punya side skirt yang ada kemasan berwarna hitam. Jadi kemasan berwarna hitam ni memang bagi dia nampak dia highlight lah, nampak dia lebih jelas lagi kelihatan. Dan kalau kita pergi ke bahagian belakang pula, kita akan nampak dia punya bawah tu lah, bawah macam Venturi effect dekat dia punya bawah bumper dia tu. Itu juga satu elemen yang sangat agresif lah untuk saya. Saya rasa ini satu elemen yang sangat agresif. Dan dia punya spoiler bumbung, tepi kemasan ni semua dah jadi piano black. Banyak kemasan dia ubah jadi piano black sikit. Tapi dia punya spoiler bumbung tu memang still lagi sekali nampak gaya dia, memang inspirasi dia adalah Lamborghini lah. Jadi ini memang satu package gear up yang sangat-sangat ranggi. Dan orang muda kalau nak cari cara nak modify kereta ataupun menjadikan kereta tu custom dengan cara mudah, pilih gear up. Sebab masuk sekali dalam banyak bulan tu ramai orang akan pilih gear up ni lah. Pasal ramai kita mau kereta yang unik, tapi kita bukan kaki nak pergi cari body kit, nak pasang, nak pastikan kereta tu dipasang dengan elok dan sebagainya. Dan last sekali lah kalau kita tengok kat dalam ni, yang kelima ialah dia punya lampu dalam gear up kat pintu ni. Ini benda yang memang trending lah, selalu orang akan pergi pasang kat kedai aksesori, dan ini original daripada Prodo. Dan of course ada lagi benda lain lah, macam dia punya orang panggil mat semua ni, dan ada juga seat cover. Tapi untuk yang ni tidaklah, pasal dia AV dan memang seat merah macam tu. So kick plate ada lampu ni memang waktu malam nampak cantik lah. Dan secara keseluruhannya image Myvi yang baru ni kalau kita tengok memang mencuri perhatian. Yang betul-betul mencuri perhatian. Jadi saya rasa King Myvi sudah ada aksesori baru yang cukup menarik. Ramai yang mungkin bertanya sama ada gear up ni satu package yang bagus atau tidak untuk dibeli. Saya rasa gear up ni satu package yang bagus untuk dibeli kalau anda sukakan kereta yang lain daripada yang lain lah. Sebab dia ada kos tambahan, tapi kos tambahan tu masuk dalam you punya bayaran bulanan. Jadi kalau you kira-kira bayaran bulanan yang perlu dibayar kalau beli gear up sekali adalah berbaloi, dan ini sangat berbaloi untuk beli dengan gear up sekali. Of course setengah orang dia tak berkenan dengan apa yang Prodo bagi, dia boleh buat di luar ikut cita rasa masing-masing.
bila Perodua umumkan bahawa Myvi baru ni akan menggunakan kotak gear CVT, ramai juga peminat-peminat dia yang macam rasa sedikit gusar lah, pasal dia takut kereta jadi bising dan sebagainya. DCVT yang digunakan oleh Myvi ni, dia adalah sama teknologi dia seperti kotak gear DCVT yang digunakan oleh Toyota dalam kereta-kereta yang lebih besar dia orang lah, maksudnya sampai ke Corolla punya saiz, menggunakan kotak gear dengan teknologi yang sama. Jadi apa yang saya dapati ialah kotak gear DCVT ni dia memang lebih menjimatkan sikit, dan dia punya pecutan juga sebenarnya adalah sedikit lebih bagus daripada Myvi biasa yang sebelum ni yang menggunakan kotak gear automatik. Cuma betul lah, bila kita tekan, biasalah untuk mendapatkan masa pecutan yang lebih pantas, memang enjin tu kena bekerja keras sikit lah. Jadi kalau dulu menggunakan kotak gear automatik, mungkin Myvi tidak mempunyai gear yang cukup rendah untuk nak launch kereta tu dengan lebih cepat. Tapi dengan menggunakan kotak gear CVT, dia ada akses kepada gear yang lebih rendah untuk memastikan pecutan awal tu adalah lebih bertenaga. Tapi juga disebabkan dia punya akses kepada gear yang lebih rendah tu, membuatkan enjin tu dia mengaum tu kuat sikit lah, dan dia berada di situ dengan lebih lama lagi kerana dia nak mengekalkan tahap optimum pecutan menggunakan gear yang paling baik dengan meletakkan enjin itu pada dia punya tahap penghasilan top yang maksima. So ini yang menyebabkan bila kita rasa kereta tu bising sikit. Masalah yang sama juga dulu berlaku pada semua kereta-kereta CVT. In fact, masa mula-mula Audi keluarkan pun rasa macam tu juga. Tapi sebenarnya kalau kita fikirkan, tahap bunyi yang bising itu hanya berlaku bila kita mecut kereta ataupun kita menekan minyak dengan banyak. Dan daripada masa tu memang yang lebih penting ialah bukan bunyi itu sendiri, tetapi ialah pecutan itu kena lebih bertenaga. So saya rasa in balance lah, on balance, bila kita imbangkan kelebihan pecutan, penjimatan bahan api dan prestasi masa biasa, saya rasa pilihan menggunakan kotak gear DCVT itu adalah pilihan yang betul. Kerana dalam keadaan kita memandu macam biasa sekarang kan, kita ada dalam lebih kurang 50 km sejam, enjin berada lebih kurang 1000 RPM atau 1000 lebih sikit je RPM, tak sampai 1100 RPM. So ini adalah satu kelajuan enjin yang cukup rendah dan menjimatkan lah kita kira. Dan pada kelajuan 100 km sejam juga, kotak gear berada lebih sikit pada 2000 RPM. So ini memang satu kotak gear yang boleh menjimatkan. But of course, cara kita memandu juga kena kita betulkan lah supaya ianya sesuai dengan sifat kotak gear tersebut. Antara kelebihan besar Myvi kali ini ialah ia datang dengan sistem adaptive cruise control lah. Sistem adaptive cruise control kali ini boleh berfungsi sampai sekitar 25 km sejam. Jadi dia dalam traffic jam dia tak boleh berfungsi lah, tapi ianya masih lagi boleh dapat mengurangkan kita punya penat memandu tu. Dan juga ia mempunyai ciri lane keeping assist atau bantuan mengekal di dalam lorong. Dan ini membantu kita untuk kalau katakan dalam keadaan mengantuk selalunya dan kita kadang-kadang terlelap, kereta tu dia nampak lah kalau kita keluar daripada lorong tanpa signal, dia akan tarik balik kereta kita masuk ke dalam lorong. So ciri lane keeping assist tu memang ada dekat sini, kita boleh tekan. So bila kita tekan, dia boleh berfungsi tanpa melibatkan sistem adaptive cruise control. So itu adalah satu ciri yang cukup bagus. Maksudnya kalau kita tak mau menggunakan adaptive cruise control, pasal setengah orang dia memerlukan masa untuk berasa lebih selesa, dan dia punya sistem juga agak konservatif dalam dia punya braking. Maksudnya dia akan brake kuat bila tengok kereta depan berada ataupun memperlahankan kereta dia. So kita sistem ni akan brake dengan agak kuat. So itu akan membuatkan kita berasa terkejut juga kadang-kadang. Tapi itulah dia nak mengekalkan jarak yang selamat lah. Dan kalau kita nak memandu dengan sistem adaptive cruise control untuk Myvi ni, saya dapati kalau macam trafik banyak sikit, saya lebih selesa letak dia 2 bar. Bila kita letak 2 bar ni, bermakna kereta akan mempunyai ruang yang lebih banyak sikit untuk memperlahankan diri sebelum rapat dengan kereta depan. So itu membuatkan dia brake dengan lebih perlahan lah. Jadi tengok ni di depan ni ada kereta. Sekarang saya tidak membrake ataupun apa, dia nampak yang mula memperlahankan kereta. Sekarang ni saya punya setting adalah 80 km sejam tapi kereta di depan ni bergerak sekitar dalam 50 km sejam dan dia mengikut. Jadi dalam selekoh ni dia kadang-kadang tak nampak, kadang-kadang nampak. So bila kita memandu, kita kena perhatikan lah dia punya display atau pameran maklumat mengenai sistem adaptive cruise control. So di situ kita akan nampak lah adakah sama ada keadaan itu
selamat ataupun tidak, sama ada kereta kita nampak ataupun tidak kenderaan di hadapan. Sebelum masuk keadaan ini di mana kita akan bertemu dengan trafik, inilah yang kadang-kadang yang mana kadang-kadang agak kritikal lah, terutama bila selekoh macam ni. Tapi kalau tadi dia dah ikut, dia nampak, dan selalunya dia akan terus nampak lah. Jadi depan ni saya rasa dia akan perlahan. Okay, nampak? So ni 2 bar. Dia perlahankan kereta dengan kadar yang so sekarang bila turun pada 25 km sejam, dia pun berbunyi beep dan menandakan kita kena mengambil alih. Itu dia punya nampak dalamnya lampu blind spot monitor tu. Dan ni kalau saya cuba tukar lorong, dia bunyi, dia marah. Kadang-kadang dia tak tarik, dia marah saja, kadang-kadang dia tarik. LDW operation. Dia tak bagi saya hidupkan adaptive cruise ni, disebabkan saya banyak kali langgar line lah. Tak signal tapi langgar line. So itu memang dia punya pantang larang dia lah, pantang larang untuk nenek dia. Kalau kita banyak kali langgar lorong ataupun langgar line tanpa tukar signal, dia kira kita macam tak menumpukan perhatian daripada jalan raya, dan dia tak bagi kita gunakan sistem ni. Okey, sampai situ aja video mengenai Pro 2 Myvi dengan package gear up kita kali ni. Kalau suka, macam biasa tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan juga macam biasa juga tekan butang subscribe dan butang loceng supaya dapat makluman kita buat kita naik video terbaru. Tolong kita nak cuba capaikan 100,000 subscriber sebelum akhir tahun 2022 ni.